Ini kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 230. 230, petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yusannu an yaqula ba'da adhanil maghribi Allahumma haza iqbalu laylika wa idbaru naharika. Allahumma haza aqbalu laylika wa adbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Sunnah dikatakan sesudah azan maghrib. Selepas azan maghrib, selepas daripada kita jawab azan dan selepas daripada kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selepas daripada kita berdoa, doa lepas azan tu. Ni kita baca pula Allahumma aqbalu laylika tu wa adbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Ya Allah, inilah masa ni, permulaan malam bagi engkau dan penutup siang engkau. Wa aswatu du'aika, dan suara-suara orang yang berdoa bagi engkau. Inilah permulaan malam bagi engkau. Malam siang ni milik Allah Ta'ala belaka. Bukan Allah ada malam, Allah ada siang ni. Permulaan malam engkau, Allah pun jadi malam. Ada malam Allah. Allah Ta'ala lepas daripada tempat dan datang lepas daripada masa. Tempat, masa tidak berkait dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu malam engkau ni, malam siang ni hak Tuhan belaka. Hak Tuhan buat belaka. Malam siang ni hak Tuhan buat belaka. Lepas tu panggil malam engkau tu. Bukan Tuhan pun jadi malam untuk Tuhan, gelap untuk Tuhan. Bukan ni. Malam hak Tuhan ni. Permulaan malam dan nak berhadap. Hak permulaan malam ni. Maghrib ni. Dan penutup siang bagi engkau. Mana apa ni? Mana meninggalkan siang. Siang habis dah. Dan suara-suara orang yang memanggil ke jalan engkau. Wa aswatu du'aika, dan suara orang yang berdoa. Suara orang yang memanggil ke jalan engkau. Doa ni jamak pada da'in doa, orang yang berdoa, orang yang menyeru berjalan engkau. Maka ampunilah diriku. Jadi lepas azan maghrib ni masa ni. Berhadaplah malam bagi engkau dan membelakangkan lepas dah siang bagi engkau, dan suara-suara orang yang berdoa akan engkau, faghfirli, maka engkau ampunilah akan aku. Itu kalau hak lepas maghrib. Ni semua ni sunnatun mustaqillah belaka ni. Hak jawab azan sunat lain, selawat lepas azan sunat lain, doa lepas azan sunat lain. Hak ni sunat lain pula. Dan juga sunat kita baca pula hak lepas dah azan subuh. Hak azan lepas dah azan subuh tu tukarlah sikit. Hak ni aqbalu laylika atau aqbalu naharika wa adbaru naharika wa adbaru laylika. Dia tukar sikit. Kalau hak subuh pula, hak subuh tak boleh baca. Hak sanilah juga tapi tukarlah. Hak sani hadap malam. Hak subuh hadapnya naharika lah pula, siang kau lah pula. Bukan hak sama ni, tukar sikit. Tukar hak malam,
hak maghrib berhadap malam, membelakangkan siang. Hak subuh hadap siang dan meninggalkan malam. Tu doa selepas daripada azan subuh. Yang mana doa ni tertentu dengan maghrib dan subuh. Kenapa? Kerana maghrib adalah khatimah, penutup amalan siang. Dan subuh penutup amalan malam dan muqaddimah amal siang. Jadi sekarang ni maghrib habis dah amal siangnya, bermula amal malam pula. Subuh pula penutup amal malam, habis dah amal malamnya, bermula pula amal siang. Di doa ni, doa di lepas azan maghrib dan juga doa selepas daripada azan subuh. Wa tusannu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-iqamati ala ma qalahu an-Nawawi fi syarhil wasi wa tamadahu Syekhuna Ibnu Ziyad wa qala amma qabla al-azani falam ara fi dhalika syai'an. Wa qala Syekhul Kabirul Bakri innaha tusannu qablahuma wa la yusannu Muhammadur Rasulullah ba'dahuma. Ni hak lain pula ni. Hak wa la yusannu Muhammadur Rasulullah ba'dahuma ni kalau kita kata kok perenggan lain tu. Sunat membaca selawat atas Nabi sebelum daripada iqamah. Tu bila nak qomat, sunat selawat atas Nabi. Selawat atas Nabi sunat sebelum iqamah, selawat atas Nabi sekali. Hak selawat atas Nabi ni sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Nawawi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Nawawi di dalam syarah wasi, syarah kepada kitab wasi. Kitab wasi ni kitab Imam Ghazali. Kitab wasi ni kitab Imam Ghazali, yang mana dalam kitab Minhajul Abidin hak Jawi kita, hak Syekh Daud, sebelum masuk pada hak Minhaj hak Imam Ghazali hak Arab tu, di depan tiada cerita sikit. Dalam kitab Minhaj kita baca Jawi Saning tu, hak saya mula baca di surah surah Imam tu lah, hak pagi Selasa tu. Maknanya di awal tu dalam semuka lebih-lebih, semuka kat muka jugalah, cerita berkaitan dengan hak Imam Ghazali apa semua. Muka surat 3 tu barulah masuk pada kitab Minhajul Abidin. Jadi di antara cerita kelebihan Imam Ghazali ni, kitab pekoh yang kita duk sapa kita ni, kitab pekoh Imam Ghazali belaka hak sapa kita ni. Sebab hak Imam Nawawi, Imam Rafi'i diambil daripada kitab Imam Ghazali. Ni kitab wasik ni. Kitab wasik. Kitab Ghazali ada 3 benar. Kitab wajiz, wasik dan basik. Dia gini. Dia hak kitab-kitab kita ni kebanyakannya ambil daripada kitab Minhajut Talibin. Ni kita cerita silsilah kitab sikit. Minhajut Talibin, kitab Imam Nawawi rahimahullah. Minhajut Talibin ni lah disyarahkan dengan kitab Tuhfah hak Imam Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar. Daripada Minhajut Talibin ni lah pula keluarnya kitab Nihayah hak Syekh Ramli. Kan kita duk ngaji fiqh kan, Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ramli, Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ramli kan. Jadi Syekh Ibnu Hajar kitab Tuhfah syarah dihura kitab Minhajul Talibin hak Imam Nawawi. Syekh Ramli pula kitab Nihayah.
Kita ni nama ulama pun tak apa kenal sah nama kitab. Kita tahunya Alfonso tu je lah. Alfonso tahu sangat lah. Buku-buku sekolah tu lah. Nama-nama ulama tak kenal. Jadi kita ni Syarhamli Ibn Hajar. Dia Syarhamli Ibn Hajar ni dia menghuraikan kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi. Kemudian Minhajut Talibin tu pula direngkaskan kepada Manhajut Tullab bagi Syekh Zakaria Ansari. Manhajut Tullab tu lah syarahnya Fathul Wahhab. Ni hak kita sahur belaka ni. Kita sahur kita Arab belaka ni. Kemudian Minhajut Talibin ni dia ringkasan daripada kitab Muharrar bagi Imam Rafi'i. Daripada Imam Rafi'i itulah ambil daripada kitab Wajiz Imam Ghazali. Imam Ghazali kitab Wajiz ni dia ambil daripada kitab Wasit Imam Ghazali juga. Imam Ghazali kitab Wasit ni Imam Ghazali ambil juga daripada kitab dia sendiri, kitab Wasit. Kitab Wasit ni baru ambil daripada kitab Nihayah bagi Imamul Haramain, guru pada Imam Ghazali, Imamul Haramain. Imamul Haramain ambil daripada kitab Mukhtasar Muzani. Kepada Imam Muzani, murid kanan kepada Imam Syafi'i. Mukhtasar Muzani ambil daripada kitab Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i ngaji kepada Nafi' ngaji kepada Ibnu Umar, ngaji pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini silsilah dia. Jadi hak kitab-kitab pekoh siapa kita ni, hak tengah tu kitab Imam Ghazali. Faham tak ni? Kita sebut Imam Ghazali ni tasawuf je. Tak. Ulama pekoh dalam mazhab Syafi'i. Dan akidah tetap dah tu. Atau Imam Ghazali sungguh. Imam Ghazali baca tasawuf saja, pekoh buat lebih kurang, tauhid pun buat lebih kurang. Itu bukan tu. Dalam kitab hak Syekh Daud kita baca hak Minhaj tu, dia nak cerita ni kedudukan Imam Ghazali ni tinggi. Dah pekoh-pekoh kita ni, pekoh Imam Nawawi, pekoh Imam Rafi'i. Hak Nawawi Rafi'i pun ambil daripada kitab Imam Ghazali belaka tu. Imam Nawawi, Imam Rafi'i hak kurung yang ke-6. Kurung yang ke-6. Imam Nawawi, Imam Rafi'i kurung yang ke-6. Imam Ghazali kurun yang ke-5. Dia Imam Ghazali ni kalau mati kurun yang ke-6. Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i ni kalau kira kurun yang ke-7. Tapi orang sebut Imam Ghazali kurun yang ke-5. Imam Ghazali ni kita nak ingat dia punya tarikh lahir dengan tarikh mati, kita ingat hak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir 150. Mati 205, umur 55 tahun. Imam Ghazali lahir 450, mati 505, umur 55 juga. Ada ni. Jadi Imam Syafi'i 150 lahir, Imam Ghazali 450 lahir. Mati 55 tahun. Imam Syafi'i mati tahun 205. Imam Ghazali mati tahun 505. Itu je lah. Jadi kita mudah nak ingat. Imam Syafi'i 150 lahir, mati 205. Imam Ghazali lahir 450, mati 505. Jadi mana 150 dengan 450 tu 300 tahun tau. 300 tahun. Jadi kalau sebut Imam Ghazali kurun yang ke-5, Imam Nawawi, Imam Rafi'i kurun yang ke-6. Adapun Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar tu kurun yang ke-9, 10 dah tu. Tapi kita banyaknya Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar hak kurun yang ke-9, kurun yang ke-10. Hak kita ambil daripada Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Kitab Imam Nawawi Rafi'i ini ambil daripada kitab Imam Ghazali kurung yang ke-5. Itu dicerita bab kedudukan hak Imam Ghazali.
yang mana kitabnya menjadi umbi asal kepada kitab Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Ini kitab Wasi' Al-Ghazali ni. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan An-Nawawi dalam syarah Wasi' yang kemudian ni Imam Nawawi kata ni, sebelum daripada iqamah tu bila selawat sekali, yang kemudian dipegangi sebagai dasar oleh guru kita, guru kami Ibn Ziyad. Dia pengarang ni, kalau sebut kata guru kami tanpa sebut nama, kena kepada Ibn Hajar tu lah, kurung yang ke-9 kurung 10 tu. Tapi sini guru kami Ibn Ziyad, ni ulama Yaman. Ni disebut nama lah. Kalau kata Syekhuna, guru kami dalam kitab Fathul Mu'in kita ni, jangan lupa lah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, yang mensyarahkan kitab Minhajut Talibin, kitab Tuhfah tu. Tapi sini tak ni, Syekhuna sini Ibn Ziyad. Jadi pandangan Ibn Ziyad pun sama juga, sunat selawat sebelum daripada iqamah. Lalu beliau menambah penjelasan, kata Ibn Ziyad, adapun sebelum azan, sebelum bang, saya tidak pernah menemui dasar pembacaan selawat. Bukan dasar pembacaan selawat ni. Adapun sebelum azan, falam ara, maka tidak aku lihat, fi zalika, pada sebelum azan ni, syai'an, sesuatu bacaan daripada nas ulama fiqh. Mana sekarang ni kata Imam Nawawi, sebelum iqamah sunat selawat. Pandangan Imam Nawawi ni diterima oleh Ibn Ziyad, sunat selawat sebelum daripada iqamah, sunat selawat. Adapun kata Ibn Ziyad, sebelum azan aku tak tengok pun sebarang bacaan yang disunatkan baca dulu. Sebelum azan tak ada. Yang ada bacaannya sebelum iqamah, iaitu selawat. Itu pandangan Imam Nawawi. Lepas tu kita duduk dengar Tok Bila duduk sosek duduk baca di speaker sebelum dia iqam, sebelum dia azan tu, tanya dia lah. Tu tanya dia tu. Nak kata apa lah. Kita hanya royak kitab ni lah. Selawat ada sebelum daripada iqamah. Sebelum azan belum bang, kata Ibn Ziyad, tak ada. Aku tak tengok sebarang bacaan pun sebelum azan daripada nas ulama-ulama fiqh, tak ada. Kerana tu bila baca macam-macam sebelum azan tu, tak sunat, tak ada bacaan sunat sebelum azan. Dah dibaca tu berdosa ke? Tak dibaca tu zikir-zikir nak berdosa apanya, tapi tak sunat untuk bacaan sebelum azan. Dah dibaca tu, bacalah bila-bila pun boleh baca semua. Zikir-zikir, bacaan-bacaan, ayat-ayat Quran, zikir-zikir, tu boleh pahala belaka tu. Boleh pahala belaka. Ni kadang-kadang dengan Bismillahirrahmanirrahim, tak sunat belaka tu. Kang, dia kan kita nak buat benda baik kan, baca bismillah lah dulu. Bukan semua. Kita nak azan iqamah, tak sunat baca bismillah dulu. Kita nak berzikir, tak sunat baca bismillah dulu. Kita nak semayang, tak sunat baca bismillah dulu. Kita nak mula baca khutbah, tak sunat baca bismillah dulu. Dia ada dah bacaan dia. Bang, mulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dah bacaan dia. Sembahyang dimulai dengan Allahu Akbar. Itu bacaan dia mula. Tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau khutbah pula, Alhamdulillah. Itu mulaan dianya. Tak ada lah Bismillah di situ. Sebab dia ada bacaan dia dah, khusus dah dianya. Ni ada juga tu khatib. Tapi ni jarang-jarang, tapi pernah jumpa lah. Dia pegang tukak dia tu. Dia pegang tukak. Bismillahirrahmanirrahim. Terang bunyi di speaker. Lepas tu lah dia, Alhamdulillah. Bawa je khutbah. Bismillah dulu. Tak sunat.
Dah berdosa ke? Allah, Bismillahirrahmanirrahim tu ayat Al-Quran. Berdosanya apa? Boleh pahala lah baca Al-Quran tu. Tapi cuma sunat dok sebelum baca khutbah tu baca bismillah. Dok. Hak kita baca bismillah ni sebelum baca Al-Quran. Itu pun mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak ada bismillah sebelum baca Quran. Tak ada bismillah sebelum baca Quran. Kita mazhab Syafi'i ni tengah ayat pun sunat baca bismillah juga. Tengah ayat ni mazhab Syafi'i kita. Maknanya baca Quran siap dah, tutup dah. Kemudian tu kita nak sambung baca pula. Kita nak baca di tengah ha. Ta'awuz, a'udzubillah. Tu tak ada khilaf tu. Ta'awuz tak ada khilaf. Iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Tu nak baca Quran, baca a'udzubillah tu tak ada tu. Atau tak khilaf tu. Bismillah. Hak fiqh mazhab Syafi'i kitanya sunat juga baca bismillah. Sunat juga. Sampai ke walaupun di awal surah Taubah, di awal surah Bara'ah tak sunnah, tidak disunatkan baca bismillah. Bukan khilaf antara makruh dengan haram. Tapi kalau di tengah dibaca surah Bara'ah, surah Taubah tu, tapi dia berhenti tengah. Kemudian sambung pula baca. Sunat juga baca bismillah. Sama telah di tengah-tengah surah yang lain. Tapi kebanyakan ulama fiqh yang lain bukan kata bismillah di tengah tu, bismillah di awal surah pun tak sunat baca. Begitu juga dengan orang ngajar Quran. Orang ngajar Quran memang tak pergi baca bismillah. Sebab kamu mula bukan di tempat ada bismillah. Kamu baca a'udzu sudahlah. Tu betul lah. Tapi kalau fiqh mazhab Syafi'i kita, a'udzubillah baca, bismillah pun baca juga. Walaupun di tengah surah. Tapi tak sedap balas dengan guru Quran kita tu, duk balas situ pula. Ni pekah ni. Dia marah kita, dia ajak dah kita belajar dengan dia, susah pula jadi guru lain. Dia kata dok sunat baca bismillah. Sebab apa? Sebab di situ mana ada bismillah. Kalau kita baca awal surah, memang guru Quran ni bermazhab Syafi'i fiqh dia ni memanglah kena baca bismillah. Tapi sekarang ni kita sambung nak baca bukan di awal surah, di tengah surah. Ada tak bismillah di situ? Tak ada. Tak ada lah, tak payah baca bismillah nah. A'udzubillah sudah nah. A'udzubillah tak ada khilaf. Tapi hak fiqh Syafi'i kita sunat juga baca bismillah walaupun kita baca di tengah surah. Cuba tengok Tok Iman. Tok Iman tak ada baca bismillah. Kalau dia ambil surah di tengah. Ada ni. Kalau dia ambil surah muqaddam tu memang ada bismillah. Kalau dia ambil surah di tengah, kan habis baca Fatihah, hak imam hafal Quran tu kan. Kan dia baca Quran besar kan? Dia baca tak bismillahirrahmanirrahim? Tak baca. Tak apalah tu. Tapi kalau kira fiqh Syafi'i kita memang sunat baca bismillah walaupun baca Quran tu di tengah. Baca Quran mula dengan bismillah. Adapun ketika lain ni, ketika nak azan nak iqamah, tak sunat baca bismillah. Yang adanya sebelum iqamah sunat selawat. Sebelum bang tak ada sebarang bacaan yang disunatkan. Termasuk tidak disunatkan bismillahirrahmanirrahim. Syekh Al-Qabil Al-Bakri mengatakan pembacaan selawat sunat dilakukan sebelum azan dan sebelum iqamah. Ni ya. Panggil Syekh Al-Bakri mengatakan ada sebelum azan. Apa dia? Selawat. Jadi sebelum iqamah sunat selawat, sebelum azan pun sunat selawat juga. Adalah. Tapi biasa dengar sebelum azan ni bukan selawat. Tak tahulah dia baca apa, banyak dia baca. Bunyi di speaker tu, bunyi di speaker dia baca. Macam-macam dia baca. Kalau dia selawat, dia pakai pandangan Syekh Al-Bakri. Tapi bagi pandangan Imam Nawawi, selawat hanya disunatkan baca sebelum iqamah jua. Sebelum azan tidak disunatkan selawat. Gitu je lah. Mana kalau selawat sebelum azan
Itu pandangan Syekh Al-Bakri. Selesai hak berkaitan dengan selawat. Ini cerita bab lain pula, tapi dia satu perenggang. Wala yusannu Muhammadur Rasulullah ba'dahuma. Sementara tidak ada kesunahan membaca Muhammadur Rasulullah sesudah keduanya. Ini tajuk lain ni. Tadi cerita tajuk selawat. Jadi selepas ada azan dan iqamah, ini sebut acak kali dah ni, tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Tukang azan pun tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Tukang iqamah pun tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Kita yang menjawab azan dan iqamah ni pun jawab setakat tu bila kata la ilaha illallah. Kita pun jawab la ilaha illallah. Orang iqamah la ilaha illallah di akhirnya, kita pun jawab la ilaha illallah. Tak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Yang disunatkan kitanya sebelum berdoa, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita berdoa, doa lepas azan, doa lepas iqamah. Dia pun biasa juga ni, kalau kita dengar di speaker bila Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, kut speaker kuat, bunyilah Muhammadur Rasulullah. Tak sunat tambah. Tapi sebagian disebut sebelum ni lah, hak tempat yang tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah, ini selepas azan, lepas iqamah, sunat kita ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Ni kita tukar jawab azan iqamah ni, Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun jawab Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah. Ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Kemudian barulah kita selawat, kemudian kita pun berdoa selepas azan dan iqamah. Sama macam sebelum kita nak ajar orang nak mati, itu samalah juga. Hak Nabi perintahnya laqinu mautakum la ilaha illallah. Nabi kata ajar orang yang nak mati dengan la ilaha illallah. Tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita tambah Muhammadur Rasulullah, setengah pandangan ulang semula la ilaha illallah baru berhenti. Sebab di situ tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Sama dengan ni. Hak hanya la ilaha illallah sahaja, tidak disunatkan tambah Muhammad Rasulullah. Kita disunatkan ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah untuk membezakan kita dengan Yahudi dan Nasara. Hak lepas azan iqamah, selawat sunatnya sebelum kita berdoa. Dia tambah Muhammadur Rasulullah tak sunat, selawatnya tidak ada hak sunat. Tiba-tiba dia berdoa saja. Hak tak sunat kita tambah, hak sunat selawat selepas azan dan iqamah sebelum doa, tak selawat. Hak orang tak suruh dia buat, hak orang suruh dia tak buat. Tak suruh buat, suruh tak buat. Budak nakal orang panggil. Budak nakal. Orang tak suruh rajin sangat. Kalau kita panggil buat gapo-gapo tak ambuh. Betul hak rajin tu, benda kita tak suruh dia rajin. Kalau hak marah lagi rajin. Hak suruh dia rajin, marah lagi dia rajin. Hak orang suruh tak buat. Ni biasa ni lah. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Yang sunatnya selawat, kemudian barulah kita berdoa selepas azan dan selepas daripada iqamah. Qala ar-Ruyani fil bahri yustahabbu an yuqra'a bainal azani wal iqamati ayatul kursi. Antara azan dan iqamah disunatkan kita membaca ayat kursi. Dia antara azan dan iqamah ni bukan setakat ayat kursi. Bukan antara azan dan iqamah ni di antara tempat yang mustajab doa. Antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah ni orang duduk diam molek dah. Duduk diam, duduk berdoa, duduk berzikir. Antara azan dan iqamah. Betul, antara azan dan iqamah ni dia biar ada ruang masa sikit. Kalau semaya qabliyah lah, biar ada ruang masa sikit. Nak berdoa ke ni, nak baca ayat kursi, nak berzikir, nak mengaji Al-Quran, di tengah tu sebelum daripada sembahyang.
Maknanya kita semayang sunat qabliyah dah, beres dah. Kita berdoa situ, kita bayar kursi situ, fokus dah kita pada ibadah. Masuk semayang, tak ada dah hak lainnya. Kuranglah hak ingatan hati kita lain. Sebab apa? Sebab belum masuk semayang ni kita fokus dah. Mula-mula dengan semayang qabliyah. Lepas tu dengan ayat kursi, dengan berdoa, dengan berzikir di tengah tu. Setengah orang dia ngaji Al-Quran di tengah tu. Dia ambil Quran, dia duduk ngaji Al-Quran. Kemudian semayang tu jadi fokus. Sebab apa? Sebab daripada azan qabliyah, tengah tu fokus pada ibadah, masuk semayang. Dia nak gitu. Ni kita ya Allahu Akbar. Saat ni duk ya. Duk buah mu kata gitu, kata gini, lepas tu Allahu Akbar. Hai, dak puas hati sungguh dia kata saat ni. Kalau nak boleh jawab lagi saat ni tu. Agak kepada orang nak semayang tu, boleh jawab lagi tu. Dah mayat aku nak jawab pula. Mayat mana gitu. Dah kita nak boleh jawab lagi dia kata saat ni tu. Parok kalau terjawab tapi dah nak semayang dah. Tak apa sudah semayang lagi. Ni gelepor dalam ni. Orang biar fokus, komat barulah semayang, barulah hati kita tu tak lari jauh sangat. Khusyuk semayang kita lebih sikit kalau kita ikut aturan hak seumpama tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.